Akta 599 dalam kurungan Seksyen 32. Akta ini juga dikenali sebagai Akta Perlindungan Pengguna. Tujuan akta ini adalah untuk memberi peruntukan bagi perlindungan pengguna berkaitan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada seorang pengguna atau lebih secara perdagangan adalah saksama, tidak mengelirukan, tiada representasi palsu dan selamat untuk digunakan. Garanti tersirat mengenai kualiti boleh terima. Jika barang dibekalkan kepada pengguna, maka hendaklah tersirat satu garanti bahawa barang itu adalah daripada kualiti boleh terima. Barang itu adalah disifatkan daripada kualiti boleh terima jika barang itu sesuai bagi semua maksud yang baginya barang daripada jenis yang berkenaan itu lazimnya dibekalkan. Selain itu, dapat diterima dari segi rupa dan kemasan, bebas daripada kecacatan yang kecil, selamat dan tahan lama. SDA Jadual H. Jadual H digunakan untuk penjualan dan pembelian tempat tinggal perumahan di bangunan yang dibahagikan dalam bentuk petak bangunan atau tanah yang dimaksudkan untuk dibahagi menjadi bungkusan secara sederhana. Jadual H digunakan untuk hak tanah kediaman dihantar di bawah sistem STB seperti pangsapuri, flat atau kondominium. Klausul berkaitan kecacatan bangunan, tempoh liability kecacatan, pemaju dikenaki menyediakan tempoh liability kecacatan selama 24 bulan bagi hak milik individu atau 36 bulan bagi hak milik strata bermula dari tarikh pembelian menerima kunci mereka. Terdapat dua peranan tribunal. Yang pertama adalah tribunal tuntutan pembeli rumah, yang kedua adalah tribunal pengurusan strata. Tribunal tuntutan pembeli rumah adalah satu badan khas di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966. TTPR ini diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bidang kuasa TTPR adalah terhad kepada suatu tuntutan yang berbangkit daripada perjanjian jual beli di antara pembeli rumah dan pemaju perumahan. TTPR ini hanya mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes-kes di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Terdapat dua jenis tuntutan yang boleh difailkan di TTPR, iaitu tuntutan teknikal dan tuntutan bukan teknikal. Contoh tuntutan teknikal ialah kecacatan mutu kerja, kecacatan bahan binaan, dan rumah tidak dibina mengikut plan dan spesifikasi. Contoh tuntutan bukan teknikal ialah ganti rugi kelewatan penyerahan milikan kosong, pemulangan deposit, dan lain-lain tuntutan yang boleh berbangkit daripada perjanjian jual dan beli. Tribunal Pengurusan Strata iaitu TPS adalah badan sah yang ditubuhkan untuk mendengar dan menangani sebarang tuntutan berkaitan hak tanah yang mempunyai hak milik strata. Bidang kuasa bagi TPS adalah jatuh di bawah Seksyen 107 dalam Akta Pengurusan Strata 2013. Pihak yang berhak membuat tuntutan dengan TPS ialah pemaju, pembeli, pemilik termasuk pemilik asal, badan pengurusan bersama iaitu JMB, perbadanan pengurusan iaitu MC, perbadanan pengurusan subsidiari iaitu sub-FC, ejen pengurusan dan pihak yang terlibat dengan kebenaran tribunal. Berikut merupakan pelan rumah bagi rumah yang kami periksa, iaitu Villa Tropika Apartment. Pelan rumah telah ditandakan bersama 25 kerosakan yang kami jumpai. Yang pertama, pada bilik yang ketiga terdapat pintu yang tidak berfungsi. Yang kedua, pada bilik tiga juga, dinding tidak rata. Yang ketiga, skru pintu utama rumah longgar. Yang keempat, dinding pada bilik basuh berlubang. Yang kelima, siling bilik air yang kedua bocor. Yang keenam, pada bilik air yang kedua juga terdapat grid siling yang terbuka. Yang ketujuh, dinding dapur retak. Yang kelapan, dinding ruang makan tidak rata. Yang kesembilan, lampu ruang makan tidak berfungsi. Yang ke-10, tingkap dapur berkarat. Yang ke-11, pada bilik yang ketiga terdapat dinding berlubang. Dan yang ke-12, dinding retak. Kerosakan yang seterusnya adalah yang ke-13. Pintu bilik air 1 tercabut. Seterusnya nombor 14, siling bilik 2 berlubang. Yang ke-15, siling bilik air 1 tercabut. Dan yang ke-16, siling bilik air 1 berlubang. Kerosakan yang seterusnya pula adalah yang ke-17, iaitu dinding ruang tamu yang tidak rata. Dan seterusnya yang ke-18, siling ruang tamu pula berlubang. Selain itu, kerosakan yang ke-19, tingkap bilik air 1 yang berkarat, dan kerosakan ke-20, lantai bilik air 1 yang tidak bercantum dengan kemas. Kerosakan yang ke-21 pula adalah dinding ruang tamu retak, di samping kerosakan yang ke-22, tingkap ruang tamu berkarat. Kerosakan yang ke-23 pula adalah pemegang tingkap ruang tamu yang longgar, sementara kerosakan yang ke-24, dinding bilik 2 yang tidak kemas. Kerosakan yang terakhir pula adalah yang ke-25, iaitu saliran sinki bilik air 2 yang berkarat.